Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak pelajar KKQ tingkatan 1, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar bahagian ulum Al-Quran, iaitu ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Jadi kita akan pergi kepada pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa bermaksud bacaan atau qiraah. Jadi qiraah di sini sebenarnya adalah bacaan. Jadi Al-Quran itu dari segi bahasa Arabnya, Al-Quran bermaksud bacaan. Jadi kalau kita perhatikan atau kita cuba fikirkan, Al-Quran itu sememangnya adalah kitab yang kita baca. Jadi itu yang dimaksudkan Al-Quran dari segi bahasa. Kemudian kita akan lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Shadaqallahul azim. Maksudnya inna alaina, sesungguhnya kami, inna alaina jam'ahu, sesungguhnya kami yang telah mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam ataupun di dalam dadamu, dada Nabi Muhammad, wa qur'anah, dan kami yang telah menetapkan bacaannya pada lidahmu. Fa idza qara'nahu, maka apabila kami telah menyempurnakan bacaannya, iaitu bacaan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril, kami bukan kamu, kerana di sini nahnu. Fa idza qara'nahu, maka apabila kami telah menyempurnakan bacaannya melalui perantaraan Jibril, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya itu ataupun maka turutilah bacaannya itu. Dari segi istilah, Al-Quran itu bermaksud kalam Allah. Kalam Allah, kata-kata Allah yang bermukjizat. Mukjizat ni bermaksud melemahkan, bermukjizat. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat ni peranannya adalah melemahkan orang-orang kafir. Jadi Al-Quran adalah bukti kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melemahkan orang-orang kafir, di mana mereka sendiri tidak ada keupayaan dan kekuasaan untuk mencipta Al-Quran. Jadi ini adalah salah satu mukjizat Nabi yang berfungsi untuk melemahkan orang-orang kafir. Kalam Allah yang bermukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena adalah poin-poin ni semua diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dalam bahasa Arab. Ditulis dalam beberapa mushaf. Jadi sebelum adanya Al-Quran dalam satu mushaf seperti pada hari ini, sebenarnya Al-Quran itu ditulis di lembaran-lembaran yang berasingan. Sebelum ini kalau kita kaji sejarah pengumpulan Al-Quran, nanti kita akan masuk sejarah pengumpulan Al-Quran, kita akan tahulah macam mana Al-Quran itu mula-mula dikumpulkan, yang asalnya tidak ada baris dan tidak ada titik. Jadi Al-Quran itu ditulis dalam beberapa mushaf, bermula dari surah Al-Fatihah. Jadi Al-Quran ini mesti bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Diriwayatkan secara mutawatir. Apa yang dimaksudkan dengan mutawatir ini? Mutawatir bermaksud Al-Quran ini diriwayatkan oleh ramai orang, diriwayatkan oleh para sahabat. Maksudnya sahabat-sahabat ini mendengar apa yang Nabi sampaikan kepada mereka, iaitu ayat Al-Quran, dan kesemua mereka yang mendengar ini apabila keluar ke khalayak orang ramai atau ke khalayak masyarakat, mereka akan memberitahu sebiji seperti apa yang Rasulullah sampaikan kepada mereka. Contohnya, Rasulullah membaca surah Al-Fatihah dari awal ayat hingga akhir ayat. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, apabila sahabat-sahabat keluar ke khalayak masyarakat, mereka akan mencerita perkara yang sama, iaitu
menyampaikan surah Al-Fatihah tadi dari awal ayat sehingga akhir ayat tanpa mengurangi satu huruf pun. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan mutawatir, iaitu diriwayatkan secara ramai, dan mustahillah orang yang ramai yang mendengar Al-Quran ini akan berpakat kononnya mereka mendengar lain daripada itu. Jadi mustahillah untuk mereka berdusta, sebab diriwayatkan secara ramai yang mendengar ayat tersebut. Jadi mustahillah mereka ni akan berpakat untuk mendustakan apa yang Nabi sampaikan itu, kerana ramainya yang mendengar apa yang Nabi sampaikan kepada mereka. Okey, jadi itu termasuk dalam definisi Al-Quran dari segi istilah, dan membacanya adalah satu ibadah. Okey, jadi ada banyaklah poin dia. Okey, membaca Al-Quran adalah satu ibadah. Okey, satu huruf pun dah dikira ibadah. Jadi kita kena ingatlah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Melalui perantaraan siapa? Melalui perantaraan Malaikat Jibril. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Ditulis dalam beberapa mushaf. Bermula dari mana? Dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Seterusnya, nama-nama lain bagi Al-Quran. Okey, nama-nama lain bagi Al-Quran sebenarnya ada banyak, tapi yang disenaraikan di sini mengikut silibus buku kita. Okey, kita tengok Al-Quran itu sendiri adalah satu nama Al-Quran. Az-Zikru, peringatan. Al-Kitab, kitab. Al-Furqan, yang membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Kemudian At-Tanzil, penurunan, yang diturunkan. Jadi kamu kena ingatlah, kalau ikut buku kita ada 5: Al-Quran, Az-Zikru, Al-Kitab, Al-Furqan dan At-Tanzil. Okey, yang mana kesemua nama ni kita biasa dengar. Seterusnya kita akan lihat, okey, kenapa Al-Quran itu dinamakan sebagai kitab suci. Okey, kita selalu memanggil Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran. Okey, sebab yang pertama, kerana Al-Quran suci daripada campur tangan manusia, bermaksud hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menurunkan Al-Quran itu. Kalam Allah, tanpa ada campur tangan kalam manusia. Contohnya, adakah kalam Nabi ataupun sabda Nabi dalam Al-Quran itu? Tidak ada. Jadi hanya daripada Allah. Jadi bebas daripada campur tangan manusia, juga bebas daripada campur tangan mana-mana makhluk Allah. Kemudian yang kedua, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran ini adalah sesuai dengan manusia untuk mengurus seluruh aspek hidup manusia. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu daripada Allah, Tuhan yang mencipta manusia. Jadi Allah sebagai Tuhan mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia dan apa yang diperlukan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi segala ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kerana itu juga ia dinamakan sebagai kitab suci. Jadi kitab suci ini maksudnya luaslah, maksud suci di sini. Bukan hanya kerana sucinya Al-Quran itu kerana daripada Tuhan, tapi ada banyak sebab. Kemudian yang ketiga, isi kandungannya tidak bertentangan antara satu sama lain. Di dalam Al-Quran, kalau Allah kata A, kemudian mesti tidak akan ada pertentangan. Contohnya ada A, kemudian ada B tentang perkara yang sama. Jadi mustahillah bagi Allah untuk berlaku pertentangan dalam kalam dan wahyunya itu, kerana jika berlaku pertentangan itu menunjukkan kelemahan. Jadi mustahil untuk ada pertentangan dalam satu-satu ayat Al-Quran. Seterusnya, ia terpelihara daripada sebarang penyelewengan. Sejak dari zaman Nabi lagi, Al-Quran ini telah cuba diseleweng, sehinggalah pada hari ini macam-macam surah orang-orang kafir cuba mengelirukan, mereka cuba meniru ayat Al-Quran dan mencipta surah-surah yang lain, tetapi tidak berjaya kerana surah-surah itu walaupun mereka berjaya cipta, tetapi penciptaan ataupun bohongan mereka itu terbongkar. Jadi Allah Ta'ala tetap memelihara kesucian Al-Quran, di mana surah-surah dan ayat-ayatnya terpelihara sampai hari kiamat. Itu janji Allah.
Seterusnya, kemudian Al-Quran juga dinamakan sebagai kitab suci kerana ia hendaklah dibaca mengikut hukum tajwid yang betul. Okey, jadi Al-Quran itu ada cara, ada disiplin yang perlu diikuti. Antaranya ialah hukum tajwid, di mana setiap huruf ada cara menyebutnya, ada makhraj atau tempat keluar hurufnya, dan ada hukum hakam yang perlu diikuti. Okey, jadi itu juga dinamakan sebagai suci. Kita perlu menjaga, kan. Kemudian isi kandungannya hendaklah difahami dan diamalkan. Okey, jadi itu juga yang dinamakan sebagai suci di sini, di mana kita bukan hanya belajar, tetapi kita perlu faham dan juga mengamalkan, yang paling penting. Seterusnya, seseorang yang ingin menyentuh Al-Quran mestilah dalam keadaan berwuduk. Okey, jadi inilah juga antara sebab Al-Quran dinamakan sebagai kitab suci. Jadi bila kita hendak menyentuh Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, perlulah dengan berwuduk untuk menjaga kesucian Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri. Jadi setakat di sini dahulu penerangan tentang Al-Quran. Saya harap kamu dapat memahami dan cuba menghayati, kerana selepas ini kita akan mendalami lebih lagi dalam bahagian ulum Al-Quran ini, yang mana kita akan mengkaji sejarah-sejarah pengumpulan Al-Quran dan juga penulisannya. Wallahu a'lam.